kita terus ingat Allah. Kerana ingat Allah ini salah satu daripada sebuah perjalanan yang akan membawa diri dan hati kita ingat Allah dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah kadang-kadang kita kena sedar begini. Di saat Allah Ta'ala campak ke dalam hati kita ingat kepadanya, itu bermakna Allah ingin kita ingat kepadanya dan dia ingin ingat pada kita. Kerana Allah sebut, fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat kepadaku, aku pasti ingat kepada kamu. Tetapi, bagaimana Allah nak suruh kita ingatkan dia? Dia campak ingatan itu ke dalam hati kita. Kalau harap kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni siapa? Manusia. Siapa manusia? Pelupa. Pelalai. Cuma pelalai itu jaranglah kita guna. Pelupa tu selalu kita guna. Itulah sifat asal kita sebagai manusia. Kerana an-nas itu dalam bahasa Al-Arab itu daripada nasia. Setengah ulama kata daripada nasia. Apa makna nasia? Nasia tu maknanya lupa. Ada setengah ustaz kita dia bergurau. Dahlah kita tu namanya manusia. An-nas. Ada satu surah. Surah An-nas. Surah An-nas tu pula diulang perkataan An-nasnya sebanyak 6 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 kali. Kenapa sampai 6 kali? Mungkin salah satu rahsia dan hikmahnya, manusia ni nak kena bagi tahu 6 kali atas satu perkara. Ya. Kalau tak sampai 6 kali atas satu perkara, mungkin dia tak boleh ingat. Itu pun kadang-kadang bukan 6 kali, 60 kali pun lupa juga. Itulah. Baik, An-nas itu pula daripada perkataan nasia. Salah satunya. Apa makna nasia? Nasia tu maknanya lupa. An-nas, pelupa. Ada ustaz kita dia bergurau. Dahlah kita ni daripada perkataan asalnya nasia. Kita pula orang Melayu. Melayu pula makan nasi. Nasi. Apa makna nasi? Lupa. Nasia, pelupa. Dan kita ni adalah manusia yang pelupa. Gitulah. Tapi bila mana kita pula diingatkan oleh Allah, fadhkuruni, hendaklah engkau ingat kepada aku. Macam mana pelupa nak ingat? Maka dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, maka sesiapa yang boleh berzikir kepada Allah itu, bererti dia sedang diberi suatu nikmat untuk ingat Allah. Dengan sebab dia diberi nikmat oleh Allah untuk ingat Allah, dengan sebab dia ingat Allah itu, Allah akan ingatnya dengan sebab keizinan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab tu kita kena bersyukur. Kita dapat ucap alhamdulillah. Kita kena lafaz satu lagi, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana dapat ucap alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Kerana apa? Kerana terima kasih ya Allah, kami memujimu ya Allah, kerana engkau mengingatkan lisan kami, hati kami, mengingatkan diri kami, dan menggerakkan lisan kami untuk sebut subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, macam Kak Norliah, ya, memberi salam kemudian mengucapkan alhamdulillah. Macam pagi ni lah, ya, dalam keadaan kita masing-masing sibuk bekerja sana, bekerja sini. Sibuk tu sibuk atas dasar masing-masing ialah mengatasi kehidupan masing-masing dengan ujian yang ada. Tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala memberi ruang kepada saya, memberi ruang kepada tuan-tuan untuk duduk sekejap. Ya, duduk sekejap di hadapan telefon masing-masing, komputer masing-masing, mempelajari benda-benda yang salah satunya akan memberi suatu manfaat yang paling besar dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan. Ya. Sebagaimana ada dalam satu kitab tu, dalam ni pun saya tulis secara ringkas, dekat 100 faedah bila mana kita ingat Allah. Ada satu kitab tu dia tulis 100 faedah ingat Allah. Dan faedah yang paling tingginya sekali antaranya ialah
Allah ingat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, ibulah paling hebat ingatannya kepada anaknya. Tidak ada suatu ingatan yang paling hebat, tidak ada satu kasih sayang yang paling hebat antara sesama makhluk ini selain daripada Rasulullah yang mencintai umatnya. Selain itu, yang keduanya ialah ibu kepada anaknya. Tetapi ada waktu-waktunya ibu ini lupa juga kepada anak dia. Kerana dia fokus kepada apa-apa yang lebih penting daripada itu, kehidupan dunia dan akhirat dia. Apatah lagi anak, lagilah dia lupa pada ibu dan bapa dia. Tak payah tanyalah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana contoh kita kata ibu ingat pada anak, anak belum tentu ingat pada ibu. Seorang suami ingat pada isteri, isteri ingat pada suami. Kadang-kadang di antaranya salah satunya belum tentu dia ingat. Kita ingat isteri kita belum tentu ingat pada kita. Kadang-kadang isteri ingat pada suami belum tentu ingat kat isteri. Ibu ingat pada anak, anak belum tentu ingat pada ibu. Tetapi Allah di saat kita ingat kepadanya, langsung dia akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Maka kata ulama, bila mana Allah ingat kepada kita, itu satu nikmat yang terbesar dan terindah dan tak mampu nak kita nilai. Kerana Allah ni kalau dia ingat pada kita, dia tak ingat saja-saja. Kadang-kadang kita ingat kawan kita. Ingatlah kat mana? Kak Mat tu, ingatlah Kak Man tu, contohnya. Tapi ingat gitu je lah. Kadang-kadang kita jumpa, itu jarang-jarang sangat lah. Tapi Allah, bila mana dia ingat pada kita, bila mana kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita, maka kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Ya, Allah akan selamatkan dunia dan akhirat kita. Bahkan kita tahu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apatah lagi akak-akak yang dah banyak pengalaman dalam hidup, anak-anak pun dah bekerja, dah besar, dah ada cucu dah. Kita dah faham dah, hidup dunia ni, ini je lah yang ada. Sekaya mana orang yang kita tengok, orang tu subhanallah kayanya dia, rumahnya besar, keretanya banyak, harta bendanya banyak, pengaruhnya besar, pangkatnya besar. Apa? Itu je lah. Kalau dia makan nasi, paling-paling banyak pun 3 pinggan aja. Ya. Rumah yang begitu besar, ada 10 bilik, ada 20 bilik, dia tidur 1 bilik tu aja. Betul ya? Bahkan dalam bilik yang dia tidur tu, bilik dia besar, kadang-kadang bilik dia subhanallah besar. Dalam bilik tu subhanallah ada tempat rehat pula, bukan tempat tidur. Ada meja rehat, ada kerusi rehat, ada TV. Kadang-kadang kalau dia tak keluar daripada bilik dia itu pun, dah ada semua dah. Tandah tak payah cerita lah. Tandah dah ada kat situ. Ya. Ruang makan pun ada dalam bilik tu. Tapi biasa dia tidur di atas katil. Besarnya katil dia. Super King ke apa? Saiz dia. Tilam dia. Tapi dia tidur, berapa kaki dia tidur. Ataupun berapa ruangnya, sebesar badan dia tu aja. Kadang-kadang dia tidur ujung katil tu. Itu aja nikmat yang ada atas muka dunia, sehebat mana pun. Dia naik kereta Ferrari, sehebat mana kereta dia tu pun. Ya, kalau dia laju sangat pun, kalau kita balik kampung, kereta dia laju, dia sampai berapa lama? Dia sampai mungkin 1 jam lebih awal. Itu je pun. Penat lebih kurang aja. Kalau dia naik flight pun tak ada masalah. Itu je lah tuan-tuan sekalian. Yang kita, tuan-tuan dan puan-puan pernah naik flight, naik kapal terbang. Ya. Pergi ke Mekah, pergi umrah, pergi US, pergi UK, pergi Mesir. Ya, saya dulu kerap berulang balik ke Mesir. Pergi ke Yaman, berulang alik ke Yaman. Pergi ke Indonesia. Habis, itu je lah. Ya, sehebat mana apa pun, ya, first class lah. Kita kata, itu je lah tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala tahu sangat-sangat sehebat mana manusia, sekaya mana Korun. Korun kaya. Akhir sekali apa jadi pada Korun? Ditenggelamkan dalam bumi beserta dengan harta dia. Itu je lah yang dia ada. Fir'aun, hebat Fir'aun. Kaya-kaya, subhanallah. Dia boleh bina binaan yang sampai hari ni tak runtuh binaan yang dia bina. Tapi dia di mana sekarang ni? Di dalam muzium aja lah. Maka sebab tu Allah nak sangat kita ni ingat dia. Kerana dia yang boleh menentukan segala-galanya.
Dia yang boleh mengangkat kita setinggi-tingginya. Dia yang boleh memuliakan semulia-mulianya. Hari ini berapa ramai orang yang kita kata yang mulia, yang itu yang mulia, itu yang mulia ini, yang dihormati itu, yang dihormati ini, akhir sekali mereka mati dalam keadaan hina. Engkar Allah, lawan Allah, maksiat kepada Allah. Kadang-kadang orang, subhanallah, ada kita hari ini, berapa ramai manusia, orang-orang Islam hari ini, memuja orang-orang kafir. Ya, memuja artis-artis yang tidak beriman kepada Allah. Penyanyi-penyanyi, mereka begitu sekali, subhanallah, yang mendengar setia, dia panggil apa? Dia panggil penyokong setia ke apa? Penyokong setia bola sepak. Antara bintang-bintang bola sepak itu adalah orang-orang yang kafir dengan Allah. Begitu sekali ada orang Islam yang setia dengan mereka. Dan mereka pula kaya-raya. Akhir sekali mati Allahumma neraka. Itu ajalah selebihnya. Kenapa? Kerana orang kafir ini orang yang paling lalai kepada Allah. Bahkan bukan setakat dia lalai dari Allah, dia kafir dengan Allah. Maka sebab tu Allah bila mana dia Tuhan yang maha mengetahui. Dia Tuhan yang maha bijaksana. Dan dia cipta dunia ini pun sekadar untuk ujian kepada manusia, yang mana lupa dia, yang mana ingat kepadanya. Ya, ada setengah dia cipta apa yang ada atas muka dunia, ciptaan Allah. Hartanya, kekayaannya, kekuasaannya, kecantikannya, kemasyhurannya, semua dicipta oleh Allah. Untuk apa? Untuk Allah uji. Adakah kita telah bergelumang dengan kekayaan itu sehingga lupa Allah? Tenggelam dalam kekayaan. Adakah kita telah tenggelam dalam kemasyhuran itu sehingga lupa Allah? Kerana hidup ini antara ingat Allah dengan lupa Allah. Sembahyang untuk apa? Untuk ingat Allah. Baca Quran untuk ingat Allah. Berzikir apatah lagi, tujuannya asalnya adalah untuk ingat Allah. Menderma untuk ingat Allah. Bukan ingat orang miskin, ingat Allah. Tapi bila mana ingat Allah, bantulah orang miskin. Sebab apa? Sebab berapa ramai orang yang bantu orang miskin tapi tak ingat Allah. Ya, berapa ramai orang buat kerja-kerja kebajikan. Orang kafir itu pun ramai yang buat kerja kebajikan. Tetapi lupa Allah. Maka Allah tak bagi nilai kepadanya untuk menyelamatkan dia daripada neraka. Tetap Allah humban ke dalam neraka. Ada tak orang kafir buat kebajikan? Oh subhanallah, serata dunia mereka buat kebajikan. Ada saja gempa bumi, ada saja banjir besar, ada saja bencana di mana-mana. Ya, apa lagi? Pertubuhan kebajikan mereka pasti akan sampai membantu. Maknanya mereka ada buat kebajikan. Tapi kebajikan itu untuk apa? Untuk diri mereka. Untuk nama kembali kepada mereka. Ini adalah NGO yang hebat, yang suka membantu. Maka dapat nama, dapat anugerah NGO terbaik dan sebagainya. NGO kebajikan yang cemerlang dan sebagainya. Akhir sekali Allah humban neraka. Kenapa? Kerana amal yang dibuat itu untuk lupa Allah. Sebab tu tak bagi kita riak. Kenapa solat jangan sampai riak? Buat ibadah jangan sampai riak. Kerana bila mana dah riak, ingat orang. Apa makna riak? Nak tunjuk kat orang. Bila mana dah ingat orang, nak tunjuk kat orang, dalam masa yang sama lupa Allah. Yang ni ya tuan-tuan, yang saya sebut ni adalah kunci kehidupan kita. Di sinilah kunci segala-gala kebahagiaan, ketenangan. Kita dah baca dah. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman, tenangnya hati mereka kerana ingat Allah. Ala bi zikrillah. Ketahuilah, hanya ingat Allah. Tatma'innul qulub. Hati itu boleh tenang. Hanya ingat Allah, hati boleh tenang. Apa maksudnya? Hanya dengan Allah. Bila mana hati itu tenang, hati itu bahagia. Hati itu lapang. Hati itu luas. Hati itu tidak mudah marah. Tidak mudah gelisah. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah putus asa. Hanya dengan ingat Allah.